Okey, baiklah, anda berada di sini sebab anda dah tengok video sebelum ini bagaimana saya set up sales funnel opt-in ataupun cara saya kumpul database dengan menggunakan WooFunnel dan Autonomy. Okey, jadi untuk video kedua ini seperti yang saya janjikan, kita akan go through bersama-sama bagaimana kita nak set up e-commerce website menggunakan sistem WooFunnel dan Autonomy ini. Dia sangat-sangat mudah, semudah kita drag and drop sahaja. Okay, alright. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita tengok bagaimana cara saya set up untuk e-commerce sales funnel. Check it out. Okey, baiklah. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk buat sales funnel menggunakan WooFunnel dengan mudah dalam konteks untuk e-commerce punya website lah. Okey, jadi untuk video sebelum ni, anda dah tengok bagaimana saya buat opt-in page, saya integrate dengan Autonomy. Tapi untuk video kali ini khas saya buat untuk bagaimana untuk proses landing page pula, untuk pembelian melalui landing page. Okay, so macam mana sekarang ni, saya pergi kepada WooFunnel, terus kepada WooFunnel, and then saya create funnel. Okay, siapa yang ni boleh tengok video saya yang pertama, saya bagi link di bahagian description dan saya ada klik pada kad saya pada bahagian atas ni lah, saya akan letak. Okay, boleh go through dulu, and then yang ni testing funnel ni adalah video yang sebelum ni. Okay, contohnya saya nak buat add new untuk saya punya test funnel e-commerce. Okay, saya tekan add. Okay, kat sini saya boleh pilih, sales page. Okay, saya pilih sales page. Last time saya pilih opt-in page, opt-in untuk ni sales page yang ada lah. Contohnya saya nak buat apa macam ni, jenis yang macam ni, klasik. Okay, dia ala-ala macam click funnel lah. Siapa yang tahu click funnel tu, dia macam boleh buat ala-ala click funnel. Contohnya sekarang ni saya nak pakai yang ni lah, klasik one ni. Saya preview. Klasik ni mungkin cantik sikit. Okay, your logo. Okay, yes, I want this one. Okay, be complex. Okay, dan sebagainya. Okay. Ataupun saya nak okay, contohnya saya nak ambil semua funnel kan. Yang ni saya boleh pilih nak sales funnel. Contohnya saya nak ambil yang okay, yang ni lah. Ni cantik kan. Saya preview, saya boleh buat the whole funnel terus. Saya boleh import the whole funnel. Ini contoh dia. Contoh dia kat sini, first kat sini. Okay. Ni funnel yang pertama dia. And then next bila kita tekan place order, dia akan pergi kepada bahagian ni. Dia akan upsell. Dia nama dia one click upsell. Tadi dia kat start order. Kan kat start order tu ni, dia akan pergi kepada bahagian ni. Dia tulis wait, one time only, get 3 bottle pada harga berapa. Okay, jadi upgrade my order. Kita boleh pergi kepada bahagian sini. Okay, and then dia pergi kepada thank you page. Yang ini kita boleh buat. Ataupun contohnya kalau kita nak buat yang jenis video, yang ni preview, kita tengok sales page. Ni simple. First dia akan pergi kepada sales page. Ini sales page dia. And then next dia akan pergi kepada checkout page. Okay, checkout page ni dia akan bagi tahu lah okay, order summary dan sebagainya. Ni dia punya ni dia kita perlukan WooCommerce WooCommerce untuk benda-benda ni lah. Okay, right. Then yang ni dia punya one click upsell. Ni pun dia ada upsell dengan thank you page. Cumanya masalahnya upsell ni rasanya dia tak integrate. Kita tak boleh guna upsell ni, kita kena guna bump order lah untuk lebih simple. Okay, alright. So kalau kata kita berminat, kita boleh pilih ni, ataupun kita boleh pilih yang lain, version-version lain-lain yang simple. Contohnya macam yang ni lah. Kita preview sales page and then checkout page. Okay, ni sales page. Okay, take the 21 day weight loss. Okay, John Doe ni
Ya begitulah. And then check out. Okay, check out dia macam ni. Okay, and then one click upsell. Nah, ni pun ada upsell. Okay, exclusive offer for you. Okay, and then thank you page. Thank you page lah. Okay, nampak? Jadi kalau kata saya berminat dengan template yang begitu, saya terus je import. Okay, apa yang ni kita boleh preview dulu. Sales page, checkout. Okay, business logo. Okay, kat sini. Okay, kat bahagian ni checkout. Okay, okay, kita boleh masukkan produk apa yang kita nak. And then kat sini kita boleh buat one click upsell. Okay, dan sebagainya. Okay, alright. Tapi untuk tujuan pembelajaran ni kita pergilah mana-mana sahaja yang bersesuaian. Mungkin kita ambil ni, kita import yang ni. Dia akan bagi tahu lah berapa banyak step. Ada 4 step, ada 2 step, 2 step, 3 step. Okay. Okey, bila kita dah import, dia akan pergi yang ni lah, dia punya structure kita, landing page. Okey, saya buang dulu semua ni. Mengganggu. Okey, right. Landing page ni apa? First dia akan pergi kepada landing page, kita view. Inilah landing page kita. Ni contoh landing page. Dan kita boleh customizekan landing page ni. Yang ni yang dia bagilah, ni template. Okay, ataupun kita nak, kalau kita ada idea kita nak guna template ni pun boleh guna template ni, tak ada masalah, sebab kita boleh customize gunakan Elementor. Okay, and then lepas dia dah step ni, kalau dia klik ni, step kedua dia akan pergi adalah dia akan pergi ke bawah ni. Okay, dia akan ke bawah ni, kita boleh view, kita boleh viewkan dia. Okay, kita tengok macam mana buat. Kat sini dia akan buat macam ni lah. Okay, important order now limited. Okay, yang ni pun just nice sebab dia ada order summary belah kanan dia. Nampak cantik sikit lah. Okay, okay, alright. And then kalau contohnya saya, sebab sini saya tak pilih lagi no product. Okay, upsell. Okay, upsell ni untuk funnel ni setakat ni dia kalau guna dia tak boleh support untuk payment gateway kita lah. Jadi biasanya upsell ni, one click upsell ni saya tak guna, saya guna bump offer. Okay, bump offer ni saya delete, saya tak akan upsell. Dan saya terus pada checkout page, thank you page. Saya view, once orang dah berjaya, dia akan pergi kepada thank you page kita lah. Ni thank you page. Yang ni pun kita boleh pilih sebenarnya, kita boleh customkan. Okay, pakai Elementor. Semua template yang semua kat dalam ni kita boleh custom gunakan Elementor pun tak ada masalah. Okay, contohnya landing page ni. Okay, sekarang ni saya tak nak ajar sangat sebab saya dah tunjukkan bagaimana saya nak customkan landing page ni menggunakan Elementor dalam video yang pertama hari tu. Jadi saya nak more pergi kepada bahagian checkout page ni. Macam mana kita nak adjust checkout page ni. Nak kasih nampak lagi profesional sedikit dan sebagainya lah. Nak pilih produk dan sebagainya. Sebab dia akan maklumkan bahawa kat sini ada no product, no bump. Maksudnya tak ada bump offer, tak ada produk. Tapi macam mana kita nak adakan produk dengan bump offer ni. Okay, sekarang ni kita pergi ke sini. Kita akan buka checkout page ni dalam kita punya incognito lah. Okay, right. Okay, checkout page macam ni. Kita pergi kepada bahagian edit. Okay, kat sini bahagian-bahagian yang penting yang kita kena tahu. Okay, basically yang ni kalau kita nak edit gunakan Elementor. Okay, classic, dia akan kata classic 2 step.
Yang ni nama dia lah, nama template. Kalau macam kita nak edit gunakan Elementor, still boleh. Kat bahagian design ni adalah kita pergi kepada edit. Tekan je edit. Dia akan bawa kepada Elementor. Okay. Kita boleh customizekan kita punya checkout page tersebut. Okay, contohnya kat sini kan, yang tadi tu kan. Okay, contohnya saya tak nak logo ni sebagainya. Okay, fill ni pun kita boleh adjust sebenarnya. Kita boleh fill dalam information ni kita boleh adjust. Contohnya logo ni tak apa, kita maintainkan je, sebab saya nak fokus kepada checkout ni, checkout punya ni. Okay, contohnya kat sini. Oops. Okay, checkout fill ni saya tu yang ni pergi ke bawah, hilang pula ni. Okay. Okay. Kalau perasan ni dia jenis two step. Two step ni maksudnya, two step ni bermaksud bila dah isi ni, dia akan pergi kepada next. Kita boleh tekan next, dia akan pergi kepada next. Ataupun kat sini kita boleh adjust supaya dia lebih nampak. Okay, saya buang lah ni. Oops, dah terbuang pula. Terbuang semua. Okay. Patah balik sini. Okay, right. Okay, patah balik. So kat bahagian sini, okay, saya suka gunakan dua step lah. Nampak macam best sikit lah kan. Klik sini, contohnya enable step, kita tekan enable step. Okay, bila kita enable step ni, dia ada dua. Okay, shipping. First orang tu boleh letakkan nama shipping, and then yang kedua dia boleh pergi produk. Kat shipping ni kita boleh pilih, kita boleh tukar head dia punya ni, contohnya maklumat anda. Okay. Okay, where to ship. Okay, ini saya tak nak, saya buang. Boleh kalau kata nak guna pun boleh, tak nak guna pun boleh. Okay, first kita customize. Okay, and then kat sini ni kat step 1 step 2 dia tulis produk. Saya nak tulis dia pembayaran. Sebab kat sini yang dia akan pilih produk dan dia akan check out pembayaran, select your product. Ataupun saya pilih sini produk lah. Pilihan produk. Pilihan produk. Dan kat sini saya masukkan select your product ni. Saya tak nak. Okay, jadi dia akan jadi two step macam ni. Dia ada dua tab. Okay, dia ada dua tab. Nampak macam best sikit lah. Nampak macam ClickFunnels punya style. Okay, then orang akan masukkan nama, and then masukkan detail, and then dia akan tekan next step lah. Bila dia next step, dia akan pergi ke seterusnya. Okay, contohnya your information. Kat bahagian sini, kat email, kita nak dia full, boleh, dia akan jadi full macam ni. Kalau kita nak dia one half, dia akan jadi one half. One half tu dia akan pendek sikit lah dia punya ni. Okay, tak muncul lagi. Dia akan jadi one half macam ni. Email akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi one half. Okay, and then your shipping address, kita boleh adjust kat sini. Yang ni your shipping address, adjust kat bahagian sini. Yang ni saya tak nak usik. Kalau kata anda nak, okay, billing address pun ada. Kalau kata ada option, orang ada option nak kata billing address dengan address dia berlainan, dia boleh klik pada bahagian sini lah. Okay, payment gateway, payment information. Okay, kita boleh kan. Yang kat sini next step ni kita boleh ubah. Kita ubah kata seterusnya. Kita boleh ubah. Okay,
And then saya tekan update, nanti dia akan berubah lah kat bahagian sini. Okay. And then okay, yang ni pada tab kedua lah. Yang ni pada tab kedua, tapi tak nampak lagi sebab kita tak ni. Okay, kat style ni kita boleh ubah style dia. Contohnya kat step tu kita nak buat macam mana. Okay, contohnya active tab. Okay, kat step ni, kat tab atas ni kita nak ubah maklumat anda. Active tab, background color. Contohnya saya nak buat warna hitam, nampak professional sikit. Okay, text color ni saya ubah lah warna putih. Saya biasa buat macam tu. Okay, nampak dia cantik sikit lah. Jadi dia akan tahu dia dekat tab yang pertama. Okay, nampak saya dah customizekan benda ni. Okay, seterusnya. Okay, yang ni saya dah customizekan. Yang ni perkara-perkara penting lah. Kalau butang ni saya nak ubah, saya ubah butang ni. Okay, butang ni sekarang ni warna, yang ni contohnya saya nak jadikan dia warna merah. Okay, merah. Okay, saya update. Okay, right. Yang ni semua kita pakai Elementor saja. Kita pakai Elementor saja. Contohnya yang ni pun tak kena kan, warna hijau tiba-tiba. Contohnya saya nak ubah, saya nak jadikan dia warna apa? Warna hitam lah. Okay. Dia hitamkan semua kat sini. Section, inner section color hitam. Okay, tak apalah, biar je dia punya warna hijau tu. Nak kena godek-godek pula. Okay, update. Kita tekan update. Yang ni yang kita akan dapat lah maklumat anda, pilihan produk. Contohnya kita nak tukar kat bahagian your information, your shipping address. Ni kan, kita boleh ubah sebenarnya. Pergi kepada bahagian Okay, yang ni kita refresh. Nampak, dia dah ada pilihan macam ni lah. And then kalau kita pergi seterusnya, masukkan nama semua, detail, masuklah. Okay, and then dia pergi seterusnya, pilihan produk. Okay, macam ni dia akan ambil yang ni lah. Dia akan ambil ni. Tapi sebelum tu nak test tu, saya kena keluar dulu. Okay, buka satu tab lagi. Dia kena buka tab yang ni. Buka satu tab yang khas. Dia biasa kalau ni memang akan buka banyak tab lah. Okay, jangan risau untuk buka banyak tab. Okay, yang ni saya nak namakan dia checkout page test. Okay, tekan update. So saya akan buka satu checkout page test ni dekat bahagian incognito. Kenapa incognito? Sebab incognito dia dah clear kita punya cache, dia tak simpan data-data, jadi dia fresh. Jadi kat sini Ctrl C, mana incognito tadi? Incognito sini, Ctrl V, tekan test. Okay, yang ni kita punya ni lah. Okay, tapi kat sini kita tak masukkan produk lagi. Jadi macam mana nak masukkan produk? Okay, check out page ni, kita buang, kita back dashboard, kita pergi balik pada funnel yang kita buat tadi. Okay, dia memang kadang-kadang dia agak, dia bila dah buka tu, sebab tu kita kena biasakan buat. Okay,
Maksudnya buka kat sini. Tak apalah. Okay. This one. Funnel e-commerce ni. Tekan edit. Kat sini. Kita standby dia. Funnel. Okay. Alright. So kat sini. Tadi checkout page ni. Kita tekan edit. Kita dah berada pada sini lah. Okay. Dan tadi kita dah customize gunakan Elementor sebagainya. Okay, contohnya kita nak tukar nama your information, your shipping address. Itu kita kena buat kat bahagian sini lah. Kat bahagian fill. Tapi sebelum tu, yang ni design tadi. Kita pergi produk. Kat sini lah kita kena pilih produk kita. Kita kena pilih produk kita yang kita nak lah. Yang nak kita masukkan. Add product. Okay, search. Contohnya saya produk apa saya ada, tak ingat. Sales funnel. Panduan sales funnel. Okay, produk. Okay, and then RM49 kan. Produk. Sales funnel. Ni contoh Anda kena pilih anda punya produk, anda type dia, nanti dia akan muncul. Dia akan automatic muncul produk apa. Okay, save funnel coaching, add produk. Okay, 4DC. Kalau ada banyak produk pun boleh masukkan. Dia memberi pilihan kepada orang tu untuk pilih lah. 4DC. This challenge. Basic membership. Produk. Contohnya saya buat 3 produk lah. 3 produk. Contohnya anda boleh buat macam combo package 1, package 2, package 3 kan. Combo 1, combo 2 biasanya 3 ni kan. Okay, and then save change. Kat sini anda boleh kata restricted buyer to select only one of the above product when selling similar product with different pricing plan or quantity. Okay, anda boleh pilih ni, ataupun kalau anda nak allow buyer to select any of above product when selling multiple product. Okay, maksudnya dia boleh pilih multiple ataupun pilih satu. Okay. Yang bila kita buat ni restricted by only lah. Satu sajalah dia akan pilih. Then save change. Dia pun boleh pilih antara banyak-banyak ni pun boleh. Jadi kita tengok kat bahagian produk ni tadi. Kita refresh. Apa yang akan berlaku adalah pada tab kedua ni dia ada pilihan produk lah. Bila kita masukkan nama. Okay. Okay, masukkan sini. Seterusnya dia ada pilihan produk. Nampak? Produk dah muncul pada bahagian sini. Okay, dia boleh pilih lah. Contohnya panduan sales funnel apa. Okay, sales funnel coaching. Okay, 150. Okay, yang ni macam saya kata, dia allow untuk saya satu pilihan satu produk saja. Okay, ni ada order summary kat bawah ni. Okay, and then boleh bayar gunakan apalah. Contohnya saya pakai bill pay sekarang ni. Okay, yang ni setting kat mana? Setting kat kita punya WooCommerce. Dia integrate dengan kita punya WooCommerce. Okay, alright. Sekarang ni contohnya lah saya nak ubah. Saya nak ubah dia punya produk ni kan. Maklumat anda, your information ni kat mana? Kita pergi kepada bahagian fill. Kat bahagian fill ni. Fill ni yang akan mengubah kita punya your information semua tadi. Okay, contohnya kat sini. Okay, yang ni anda kena tahu. Okay, step 1, your information, your shipping address. Jadi kita pergi sini, your information, your shipping address. Nampak tak? Dia kena selari. Step 2 yang ni ada benda ni. Okay, dia tak ada masalah pun kalau kata anda nak buat satu step pun tak ada masalah. Tapi macam saya suka dua step ni. Nampak macam click funnel sikit. Okay, contohnya anda nak ni, anda your information, nak edit, jadikan dia maklumat anda. Dah, tekan update. Okey. Ni kita namakan alamat anda. Tekan update. Save change. Okey, dan kita pergi pada bahagian ni, tengok refresh. Tengok your information ni berubah tak? Okey, tengok maklumat anda dan alamat anda. Okey, bila anda dah masukkan sini, okey, anda dah berpuas hatilah semua.
Okay, pergi ke bahagian. Okay, contohnya kalau anda nak first name ni apa semua kan, anda pun boleh edit sebenarnya. Pergi ke bahagian sini, email, first name, last name, dan anda boleh rearrange pun. Okay, pergi bahagian sini, first name tak depan, first name depan, last name. Biasanya saya tak buat first name last name ni, saya akan buat ni lah, satu nama je lah. Okay, nama anda, update. Biasanya saya akan gunakan sini, saya tak akan gunakan first name dengan last name. Saya klik, saya buang satu, saya letak phone selepas ni. Okay. Nombor telefon anda. Okay, dah edit, tekan update. So, kat sini email anda. Update. And then save change. Kalau anda dah save change, anda pergi balik pada bahagian sini dan anda tengok nama anda, telefon anda, email anda. Yang ni macam mana nak adjust dia? Pergi kepada Elementor balik lah. Kan, nampak tak? Dia punya nombor telefon ni dia jadi full. Tadi kita nak kena buat half. Right. So, next one, billing address apa semua ni. And then saya kat bahagian ni. Your shipment method, order summary, payment gateway, your product. Shipment method ni mungkin saya tak nak, boleh tak buang. Shipment method ni mungkin saya nak masukkan kat sini lah, shipment method. Tapi tak apalah, tak perlu. Step 2, order summary, payment gateway. Ni dia punya structure lah. Bila dia pergi ni, maksudnya your product, ataupun anda boleh pergi sini, type pilihan package. Update. Kita pergi tengok kat sini perubahan dia. Mana masuk pilihan produk. Your product dia tak berubah lagi, tekan ni. Seterusnya, jap, tekan save. Tadi pilihan package, save change. Pilihan package, then refresh. Nampak dia dah ubah pilihan package. And then kat sini contohnya kalau kita nak buat macam saya tak nak orang ada nampak quantity ni apa semua. Macam mana kita nak edit? Contohnya saya nak buat ribbon macam best package kan, untuk menggalakkan orang macam ambil package tersebut. Kita boleh buat benda tu. Kita pergi kat produk. Produk. Kita boleh edit produk ni. Tekan sini. And then namakan dia contohnya produk lah. Package. Package. And then kat sini kita boleh adjust. Panduan sales funnel. Contohnya saya nak pilih yang tengah ni. Saya nak pastikan ada orang pilihan best practice pula. Best choice. Enable custom product in order detail. Enable product deletion, enable custom product name in order detail. Ni custom product name boleh kita, contohnya kita nak letak custom product name, kita boleh buat. Tapi kat sini saya just tukar je ni, save change. Tekan balik produk, tak habis lagi. Description. Contohnya panduan sales funnel ni, apa description yang anda nak. Contohnya nak namakan lain. Macam yang ni dia akan muncul panduan sales funnel for coaching, 4-day challenge membership. Anda nak nama lain, anda boleh masuk kat sini lah. Ni what's include in your plan. Bukan. Yang ni adalah macam contohnya panduan sales funnel. Panduan ini sangat best. Contoh kita buat, nak tengok apa perbezaan dia. Test panduan.
Ini sangat best. Dia akan muncul di bawah. Okey. Maksud ni adalah contohnya kita pergi kepada kita punya page ni, dia akan muncul kat bahagian bawah ni Tengok. Kita refresh. Seterusnya. Oh, dia akan muncul kat what's included in your plan. Bila kita pilih ni, dia akan pilih lah what's included in your plan. Panduan ini sangat best. Panduan ini sangat best. Contohnya kita nak highlight kan, kata di dalam apa yang include adalah contohnya anda dapat free gift ni, apa package A ni dapat jimat berapa ni kan. Ni anda boleh masukkan kat bahagian tadi tu lah. Adjust kat bahagian package ni. Okey, macam ni saya tak nak, saya hide. Okey, kat bahagian advance. Okey, hide quantity incremental ni kita nak hide kan yang ni lah. Yang nombor 1, nombor 2 kan, kita tak nak dia ada pilihan. Kalau anda nak dia ada pilihan pun boleh. Kalau anda tak nak, macam saya nak buang. Okey. Saya nak buang, saya pergi kepada bahagian ni. Okey. Ni best value tag. Contohnya saya nak tag saya punya value, saya tekan ni. Yang tengah-tengah tu saya akan labelkan dia sebagai best choice ke best value. Best choice. Okay. And then below product saya boleh letak above product, below product ataupun tag left corner. Okay. Ini saya nak buang ni. Ini tekan update. Apa yang akan berlaku kat bahagian sini, kita refresh. Tekan balik sini. Nampak tak? Dia ada tulis best choice sales funnel coaching kat tengah-tengah ni. And then dia akan automatic dia pilih sini lah 150. Okey, itu cara untuk kita buat ribbon. Nama dia ribbon. Yang best choice ni nama dia ribbon. Okey. Alright, sekarang ni ni harga dia lah, your order summary berapa kan. Okey, dia akan beritahu 150 pembayaran. Okay, contohnya saya nak tambah kat bawah ni. Ini dah settle. Saya nak tambah order bump. Order bump tu contohnya ada produk-produk lain lah. Kan kiranya upsell kita. Okey, yang ni dah settle. Okey, sini optimizing, tekan add new field, save change. Okey. Optimization ni okey, yang ni saya jarang guna tapi boleh guna, boleh baca dia punya documentation. Okey, kat setting ni pun tak ada apa-apa. Okey, alright. Jadi kita pergi pada full e-commerce tadi, kita patah balik. Okey, sekarang ni yang kita dah buat lah, dah berjaya buat kita punya ni. Contohnya bila orang klik pilihan part panduan ni, dia ada order summary belah kanan ni lah. Okey. Dia ada order summary belah kanan ni. Okey. Okey. Dan kita boleh pilih lah. Ni order summary ni contohnya cut yang dia pilih. Okey, alright. Subtotal berapa. Yang ni pun kita boleh custom dekat Elementor. Okey. Yang ni pun custom Elementor, bawah-bawah ni pun custom with Elementor. Okey. Contohnya sekarang ni, okey, sekarang ni check out page dia ada tanda merah no bump. Maksudnya kita tak letak bump offer. Contohnya saya letaklah bump offer 1. Saya namakan dia test bump offer. Okey, saya tekan add. Okey, once saya tekan test bump offer ni, dia tak ada nolong produk, jadi kita kena createkan produk, tekan edit. Proses yang sama yang kita buat pada bahagian produk tadi lah. Okey. Okey, dekat bahagian order ni kita boleh add produk. Produk apa yang kita nak jadikan dia sebagai bump order. Contohnya saya pun tak tahu, mungkin YouTube kot. YouTube ada tak? Okey, YouTube ranking mastery. Contohlah saya
bulk order untuk Ranking Mastery ni. So add product. Okay, save change. Okay, secara automatik kita tengok pula kita punya ni. Okay, ni tak ada. Tengok apa yang akan keluar. Okay, seterusnya. Okay, nampak dia ada satu bump offer kat sini. Okay, tapi tak ada gambar lah sebab saya tak letak gambar. Tapi dia ada satu bump over. Bila contohnya dia pilih package yang 150, dia pilih je RM99 ni, apa akan berlaku adalah dekat dia punya kad ni akan naik 249 automatic. Yang ni lah yang bestnya bump ni. Dan bump ni kita boleh pilih. Bump offer ni kita boleh pilih. Contohnya kita nak design macam mana. Okay. Kenapa tak ada gambar ni? Sebab kita kena pergi kat produk, pergi kat bahagian WooCommerce, kena set dia punya feature image ni. Sebab itulah dia tak ada gambar. Okay, contohlah kita adakanlah gambar. Okay, nak nampak cantik sikit. Okay, sementara nak loading ni, kita boleh pilih design macam mana yang kita nak. Contoh yang macam tadi tu, yang kita pilih tu adalah design yang macam ni. Tapi contohnya kita nak pakai design yang lain, boleh juga, tak ada masalah. Okay, dia ada beberapa, ada 4 tak saya. Ni design di kat sini lah. Contohnya boleh pilih yang warna biru ni. Okay, ataupun saya tak nak, saya nak just untuk add saja. Okay, add to cart, tekan ataupun tekan add, saya pilih sini and then tekan confirm. Okay, nampak tak dekat bahagian, okay, dia akan menjadi macam ni lah. Okay, exclusive offer. Dan kita boleh ubah semua ni. Kita pergi content, kita boleh time 1 time offer. Okay, perubahan dia akan berada pada belah atas ni. Okay, belah atas ni, kat belakang saya ni kan. Sorry lah, saya tak gambar saya ni. Okay, add product name, tambah, dia akan product name tu automatic lah, dia akan ambil YouTube Ranking Mastery sebab kita dah price kan. Hanya pada harga price. Okay, and then okay, product, YouTube. Saya search product. Okay, tambah pada nilai apa-apa semua. Okay, jadi kat sini kita boleh letak lah apa-apa. Saya nak tawarkan satu offer tak masuk akal, di mana saya nak let go cost YouTube Ranking Mastery ini pada harga RM apa 99 sahaja. Biasanya harga adalah RM109. Contohlah ni, saya pun tak karang sangat lah. Okay, kat ni tambah produk. Tadi kita dah tengok Mastery, kita edit. Okay, sebab tak ada gambar produk kan, kita nak kasih cantik, kita letaklah gambar produk. Gambar produk tu kita letak kat mana? Kita letak kat bahagian product image, shape, set product image. Okay, right ni, set product image. Okay, then tekan save, update. Barulah dia muncul dengan cantiknya lah kat bahagian sini. Okay, alright. Add product image, betul. Save design. So, kita tengok bila kita dah buat semua ni, apa yang akan berlaku kat bahagian sini. Kita refresh.
Okay, seterusnya. Nampak? Dah jadi cantik. Tambah YouTube ranking mastery hanya pada RM ni. Okay, the long description come over here. Okay, nanti kita boleh pilih, kita boleh add. And then once kita add, katalah 150, kita tekan add, dia akan jadi 249. Okay, nanti orang tu boleh terus bayar. Ini cara buat bump offer. Okay, memang sangat-sangat best lah. Okay, okay, ni contohnya tadi tak nampak tak lawa kan, kita buang lah. Kalau nak letak boleh, tak ada masalah. Save design. Okay, kalau dekat ni, kat bahagian ni, dia ada style kan. Dia ada bahagian style. Contohnya saya pilih content skin yang macam ni tadi kan. Saya boleh stylekan dia. Saya nak ubah dia punya warna biru ni jadi warna apa. Yang semua tu saya pilih, saya kena buat kat bahagian style. Macam contohnya yang untuk style yang template yang saya pilih ni, dia hanya ada ni lah, gambar ni kan, one time offer. Contohnya saya nak teks tu saya nak ubah jadi warna merah, saya tekan lah warna merah, dia jadi one time offer warna merah. Ini save design, dia akan jadi warna merah. Okay, okay, yang tu cara untuk kita, yang kat bahagian sini cara untuk kita design kita punya order bump ni. Okay, alright. So sekarang ni kita punya funnel dah jadi. Contohnya sekarang ni dia dah masuk 2 lah. Kan masuk YouTube ranking mastery dengan sales funnel ni lah. Okay, alright. So dah jadi checkout kita. Yang ni yang paling penting lah, kat bahagian checkout ni yang paling penting untuk anda tahulah. Okay, next one adalah apa yang akan berlaku. Next one, macam mana kita nak set orang tu dapat email bila dia dapat kita punya bila dia membeli. Macam mana saya set automation dekat Autonomy. Okay, so contohnya saya boleh pilih kat bahagian sini automation. Okay, contohnya orang dah melalui funnel ni, dia dah beli. Saya boleh create satu condition di mana saya buat untuk kali ni saya hanya tunjuk cara dia. Saya dah buat dekat buyer for DC ni. Okay, apa yang saya buat adalah, okay, siapa yang tak tahu macam mana nak create automation tu, senang je, add new, nanti buat. Okay, macam sini saya buat. Okay, start when saya akan trigger automation saya bila order masuk, completed ataupun processing. Yang ni penting. Sebab apa? Sebab kalau kita guna payment gateway, dia dalam processing. Jadi kita kena tick processing ni. Okay, alright. And then order created. Order apa yang created? Okay, WooFunnel checkout page is maksudnya dekat dia punya checkout page tu, dia punya condition dia adalah 4DC upsell. 4DC upsell ni yang tadi tu lah, yang ni nama produk. Okay, is apa? Nama produk. Ni nama produk. And then saya add tag, saya namakan dia buyer 4DC. Bila condition ni yes, kalau dia adalah pembeli, order WooCommerce created, ada orang beli 4DC upsell. Kalau kata no, end lah, tak ada apa-apa. Kalau kata yes, dia akan add tag, dia akan jadikan buyer 4DC lah. Okay, anda boleh letak apa-apa saja tag kat bahagian ni. And then first dia akan kata, okay, pendaftaran anda telah berjaya. Saya kata kena hantar email. Dia akan hantar email. Lepas tu esoknya saya upsell lah. Sebab yang ni saya dah bagi tahu kan, saya set pada bahagian one day ni. Saya change pada, oh sorry, tak nampak. Okay, tak nampak, saya besar sikit. Okay, kat sini pada bahagian one day ni, bagaimana saya change, and then saya perform. Maksudnya pada first time dia bayar, dia terus akan dapat email pendaftaran telah berjaya. Keesokan hari ni kemungkinan orang tu tak dapat apa ni, bukan VIP membership, dia tak ambil membership, dia akan ambil ni, saya akan hantar email kepada mereka. So ini automation yang saya buat, saya create. Jadi dia akan automatic lah masuk dalam saya punya
database. Inilah database saya. Inilah kontak-kontak saya. Okay. Alright. Okay. Jadi itu cara ni. Okay. Satu lagi, kita boleh, nama dia automation dia, kalau kita gunakan WooCommerce ni, kat automation ni kita boleh setting untuk contoh, nama dia cart abandon. Cart abandon ni bermaksud, katakanlah orang dah masukkan nama, orang masukkan email, and then dia tak complete proses ni. Dia tak proses. Maksudnya cart abandon lah. Add to cart dia abandon. Dia abandon punya cart ni. Contohnya lah, tengah-tengah nak pilih, anak pula menangis, nak susu ke apa semua kan. Jadi kita boleh follow up orang yang dah tak email ni. Bagaimana kita nak follow up? Kita ada satu nama dia, cart abandon. Dia akan automatic bila kita funnel ni ada cart abandon. Pergi pada cart abandon ni, saya akan follow up mereka yang dah katakanlah meninggalkan saya punya cart, tapi tak complete kan. Jadi saya akan buat satu khas. Saya pergi sini, nampak delay dalam 60 minit. 60 minit ni maksudnya sejam lah. Sejam selepas mereka meninggalkan saya punya ni, saya akan buat macam ni. Saya akan kata, salam, saya ada perasan yang berminat mendapatkan ni apa semua. Saya test lah email ni. Email apa yang saya hantar. Saya hantar test. Nanti anda akan nampak contohnya email sini. Test email. Okay. Saya akan bagi dia satu email mengingatkan dia bahawa tadi dia ada. Okay, boleh saya bantu? Ni email dia. Saya ada salam John. John ni. Saya ada perasan yang berminat mendapatkan produk. Ni apa? Test produk. Kan? Ni kalau contohnya, bila dia dah pilih produk yang mereka pilih kat bahagian sini, tapi dia tak proceed, nanti dia akan muncul lah kat bahagian sini. Okay. Tapi dia tak melengkapkan proses pembayaran. Jangan risau sebab saya dah reserve tempat untuk John. Klik sini, once dia klik, dia akan terus pergi kepada add to cart kita. Dia boleh teruskan membeli lah, membuat pembayaran. Nampak? Okay. Ni dia punya ni lah, jumlah yang tadi apa semua kan. Dia akan terus masuk kepada ni, and then dia boleh proceed untuk pembayaran. Ini yang powerful. Contohnya macam yang dalam video saya sales funnel tu, boleh rujuk pada bahagian atas kad ni. Saya ada tunjukkan yang kahakbayi.com tu, macam mana dia buat. Dia mula dia buat macam ni, and then kat automation ni dia akan tambah lagi. Dia akan tambah, contohnya dia nak bagi esoknya tu still orang tak beli, dia boleh bagi kupon. Orang tak beli lagi, dia tambah lagi. Dia bagi email, kata kupon ni akan tamat pada pukul 11.59 malam. Kita boleh buat. Nampak tak? This is powerful punya follow up system secara automation lah. Yang kita boleh buat dalam kita punya website WordPress. Okay? Itu cara bagaimana kita nak buat funnel untuk kita follow up pula. Jadi banyak sebenarnya bila kita menggunakan WooFunnel dengan autonomy ni, kita ada kelebihan lah. Kita ada kelebihan untuk kita follow up, untuk kita dapatkan kita punya, supaya funnel kita tu tak adalah bocor sangat. Ini powerful of autonomy. Sebenarnya ada banyak lagi fungsi-fungsi yang penting dalam WooFunnel dan autonomy, tapi mungkin untuk video kali ini saya akan fokus kepada funnel e-commerce sahaja. Okay, the next one, kalau ada masa nanti, kalau ada yang berminat untuk tahu lebih lanjut, nanti saya akan tunjukkan macam mana saya boleh WhatsApp. Saya boleh WhatsApp seseorang tu. Once dia dah complete pembayaran, kita boleh hantar tracking number kat orang tu. Okay, kita boleh WhatsApp dia tracking number. Kita boleh WhatsApp kata dia dah dapatkan, dia dah berjaya membuat pembelian. Okay, proses tu pun boleh gunakan autonomy ni. Okay, alright. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Okay, sekarang ni anda dah tahu bagaimana nak create sales funnel dalam WordPress anda. Okay, mudah saja kan. Anda boleh buat create e-commerce website, e-commerce funnel, anda boleh buat opt-in funnel dan bermacam-macam lagi funnel menggunakan WooFunnel dan autonomy. Dan jika anda perlukan kedua-dua plugin ini, anda boleh tekan pada bahagian description di bawah ini untuk contact dengan admin saya.
okey, ataupun anda boleh terus kepada page web developer WooFunnel tu sendiri lah. Saya akan letakkan pada bahagian di bawah ini juga. Okey, jadi memang sangat-sangat powerful kedua-dua plugin ini, dan dia akan integrate satu sama lain untuk membantu untuk melicinkan proses funnel anda. Okey, sebab tu saya sangat suka menggunakan WooFunnel dengan autonomy ini. Jadi kalau ada sebarang masalah, ada sebarang persoalan yang anda nak tanya kepada saya, boleh anda tinggalkan di bahagian komen di bahagian bawah ini, dan saya akan jawab secepat yang mungkin. Jadi thank you very much. Kalau anda suka video-video yang macam ni, pastikan anda komen, tekan like, dan kalau nak lagi video yang banyak berkaitan dengan teknikal dalam pemasaran online, pastikan jangan lupa untuk follow channel Fairuz Razak. Thank you very much. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Pastikan follow Fairuz Razak. Okay?